Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Kemudian maka menyebut Syekh kami rahimahullah ta'ala lawan tiap-tiap perkara itu satu-satu daripadanya dan mudaratnya dengan amal. Maka lawan yang nifak itu ikhlas. Maka disebut lagi oleh pengarang kitabnya bahawa Syekh kami, guru kami, mendatangkan di antara sifat yang memberi kepada mudarat kepada amal. Lawan daripada sifat dahulu kita bicara yang pertama nifak. Nifak ini berpura-pura, maka nifak itu lawannya ikhlas. Seorang yang melakukan amal ibadat semata-mata hanya kerana Allah, itu dipanggil ikhlas, dan tidak dengan tujuan yang lain. Maka sesiapa yang melakukan amal ibadat tapi dengan tujuan yang lain, itu belum lagi ikhlas. Maka bila belum ikhlas, dibimbangi dia jatuh dalam nifak. Nifak ini di antara sifat munafik. Jadi nifak ini, kalau kata munafik itu munafik akidah, itu memang kufur. Tetapi yang dikatakan nifak ini adalah munafik amal, yang seseorang itu buat amal tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ikhlas bagi amal, yang ini melakukan amal dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah. Ia bukan amal untuk dapat pujian. Ada orang dia itu diceritakan oleh Hasan al-Basri, seorang yang pergi ke masjid dengan tujuan supaya orang puji dia, dengan tujuan orang kata dia solat. Lalu dia boleh pergi awal, sebelum waktu dia pergi, sebelum maknanya, dan balik lewat. Pergi awal, balik lewat, buat amal ibadat. Berlangsung selama 7 bulan begitu. Tapi akhirnya dia kecewa kerana orang bukan puji dia, orang cela. Orang pun cela dia. Orang kata dia ni tunjuk-tunjuk lebar, tunjuk buat baik saja. Jadi bila dia nak pujian, dia tak dapat pujian, maka dia kecewa. Bila kecewa, dia pun teringat. Dia kata mungkin niat dia ni tak betul. Lalulah dia pun betulkan niat dia, kerana bukan kerana pujian. Tak kira lah, dia pun buat amal ibadat. Tapi dia terus datang awal, balik lewat macam biasa. Dan tidak ada niat dah supaya orang kata, orang puji dia, orang kata dia bagus, tak ada. Semata-mata kerana Allah, lalu orang puji dia. Orang puji dia ketika mana dia sudah tidak mahu lagi pujian, orang puji dia. Ketika mana dia ingin pujian, orang cela dia. Jadi nak beritahu bahawa amal ibadat seseorang tadi yang ikhlas, dia tidak ada bersangkutan dengan makhluk. Maka orang yang ikhlas ini dia tidak terkesan dengan pujian dan kejian. Kita ini terkesan dengan pujian, terkesan dengan kejian. Kadang-kadang bila orang puji kita semangat, bila orang keji kita lemah semangat. Maknanya kita pun tidak bersemangat. Sedangkan orang yang melakukan amal ikhlas kerana Allah Ta'ala ini, dia sekali-kali tidak dipanggil wala yakhafu laumata laim, tidak takut celaan orang yang mencela. Khalid Al-Walid dia ada jawatan dia tinggi. Jawatan dia adalah ketua panglima perang. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab pecat dia dalam keadaan dia tidak ada salah pun. Tak ada buat salah, tak ada buat apa-apa, pecat dia. Maka ketika itu ramailah orang tak puas hati dengan Sayyidina Umar Al-Khattab kerana memecat Khalid Al-Walid. Ketika itu orang cuba nak memberontak, kumpul ramai-ramai nak buat pemberontakan ataupun nak buat musuhan ke, tak kira lah, nak lawan dengan Sayyidina Umar, tak setuju. Tapi dilarang oleh Khalid Al-Walid kerana mengatakan bahawa dia ini buat kerja ni bukan kerana jawatan, tapi kerana Allah Ta'ala. Dia seorang yang sangat ikhlas, dan dia menjadi tentera biasa saja, yang sebelum pada ini menjadi panglima. Jadi kalau orang yang ikhlas mata-mata kerana Allah, dia buat kerja kerana Allah, bukan kerana pangkat.
maka tak ada jawatan hilang pun tak apa. Maknanya tambah ngamuk-ngamuk, tambah balap-balap. Maknanya ni orang yang ikhlas kerana Allah. Kalau buat perang ikhlas kerana Allah, dia nak sesuatu. Bila dia tak dapat sesuatu, maka dia pun akan maknanya marah dan sebagainya. Maka kita beramal begitu juga. Kita beramal ni biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Lawan nifak itu ikhlas bagi amal, yang ini ikhlas dalam amalnya, yang ini bukan kerana semata-mata makhluk. Orang yang ikhlas ini dia melakukan amal ibadat dalam keadaan dia lebih suka ibadatnya tidak diketahui oleh orang daripada ibadatnya diketahui oleh orang lain. Dan dia mampu menyembunyikan ibadatnya sebagaimana dia menyembunyikan kejahatannya. Maknanya, jadi kita ini kadang-kadang kejahatan kita boleh menyembunyikan, tapi kebaikan tak boleh nak sembunyi, tak boleh nak beritahu. Maka disuruh kepada kita agar melakukan amal ibadat semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan lawan dia, lawan riya itu ikhlas menuntut pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau riya buat amal ibadat kerana makhluk, supaya makhluk tengok dia, supaya makhluk tengok dia. Jadi bila makhluk tengok dia, akan datang dalam hati dia bahawa dia ni orang yang soleh, bahawa orang tahu bahawa dia ni soleh, dia ni baik. Maka dia buat tadi supaya orang lain tengok. Ini satu penyakit. Amal ibadat yang kita buat ini, kalau kita suka orang lain tengok perbuatan kita ini, boleh membawa kepada riya ataupun buat ibadat menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh kepada kita ini agar ikhlas kepada Allah, ikhlas menuntut pahala Allah Ta'ala, maka mencari pahala Allah. Bagi orang awam, kita ibadat untuk mencari pahala Allah itu masih lagi dalam ikhlas. Hanya ikhlas, orang kata ikhlas pekat rendah lah. Masih lagi ikhlas. Jadi maka kita buat amal ibadat. Contohnya kita dapat tahu pahalanya besar. Bangun malam besar, puasa sunat besar, baca Quran pahala besar. Lalu kita buat ibadat kerana menuntut pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala tadi. Dengan mengetahui akan kelebihan fadilat pahala tadi, kita jadi semangat. Seorang yang buat amal ibadat ini, maknanya dia mengejar pahala. Maka mengejar pahala itu boleh, tidak ada masalah. Maka dikira ikhlas lagi daripada mengejar pujian manusia. Kalau mengejar pujian manusia, maka ini tak dapat pahala. Tapi kalau mengejar pahala, dapat pahala. Seperti dia mengetahui amal ibadat ini besar pahalanya di sisi Allah. Umpama puasa, umpama baca Quran dan sebagainya, maka dia pun baca Quran sebanyak-banyaknya, berpuasa serajin-rajinnya kerana ingin mencari pahala Allah, maka ia dibenarkan oleh syarak. Dengar tak ni? Dengar? Luar dengar tak? Dan lawan taklid itu, iaitu menunggalkan ibadat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan taklid ini, iaitu amal ibadat bercampur, kerana makhluk, kerana Allah, kerana makhluk, kerana Allah. Maknanya itu dipanggil taklid. Maknanya bercampur-campur, sebahagiannya kerana Allah, sebahagiannya kerana makhluk. Ini kita sudah bahas dahulu. Kalau orang itu buat amal ibadat, ada setengah pendapat kata kalau bercampur makhluk dengan Allah, maka terbatal semuanya sekali. Setengah pendapat kata masa dia buat amal ibadat kerana Allah dapat pahala, ketika mana datang kerana makhluk itu tak dapat pahala. Maka lawan daripada taklid ini bercampur amal ibadatnya, maka dia ibadat menunggalkan bagi Allah, menunggalkan ibadat bagi Allah, dengan arti kata dia buat amal ibadat hanya semata-mata kerana Allah. Sebab itu kalau kita boleh buat amal ibadat semata-mata kerana Allah, tanpa pujian orang dan sebagainya, maka itulah yang sebaiknya. Disuruh juga kepada kita agar kalau boleh kita memperbanyakkan ibadat kita di rumah, ataupun kita memperbanyakkan amal ibadat ketika mana kita keseorangan dibandingkan ketika mana kita duduk di khalayak ramai. Maka di khalayak ramai memang benar, bila kita duduk di khalayak ramai, kita akan lebih semangat, lebih rajin buat amal ibadat. Tetapi kita kena latih juga diri kita kalau boleh ketika mana kita keseorangan. Seperti kita duduk dalam rumah saja, kita buat amal ibadat, dan kita buat
lebih banyak daripada kita buat amal ibadat di khalayak ramai. Ini menunjukkan bahawa amal ibadat seseorang itu amal ibadat yang boleh menunggalkan hanya kepada Allah, maknanya hanya kepada Allah, tidak ada makhluk. Sebab itu setengah-setengah orang-orang saleh, wali-wali Allah, mereka itu suka mengasingkan diri. Bahkan setengahnya ada rumah, dalam rumahnya ada bilik khusus untuk beribadat. Kita buat bilik TV, bilik ni khas tengok TV. Maknanya bukan khusus ibadat. Maka letakkan satu bilik, dia panggil makbat, tempat ibadat tadi, dan dikhususkan buat amal ibadat di bilik tersebut. Sama ada nak baca Quran ke apa-apa dan sebagainya. Ataupun kita panggil mini surau lah, maknanya kita buat surau dalam rumah kita itu, kita pun buat amal ibadat sebanyak-banyaknya. Kalau kita boleh buat amal ibadat dalam keadaan kita seorang saja, tak ada orang tahu. Kita nak tunjuk siapa orang tak tahu. Maknanya, maka dalam keadaan macam itu boleh menyebabkan amal ibadat seorang tadi menjadi ikhlas di sisi Allah. Maka jangan rosakkan keikhlasan dia. Dia sudah ikhlas buat amal ibadat seorang-seorang saja, tak ada orang tahu. Tapi bila dia jumpa dengan orang ramai, jangan ceritakan akan ibadat yang dia buat tadi. Nanti akan rosak keikhlasan yang ada di dalam hatinya dalam ibadat yang dia lakukan. Dan lawan kepada mehnah ni melihat duniaan ini, itu menyerahkan amal bagi Allah Ta'ala. Mehnah ni melihat duniaan, pemberian, berasa kita banyak ibadat. Berasa banyak ibadat ini pun bahaya. Maknanya bila kita rasa kita ni, aku dah dapat banyak ibadat, hari ni sudah banyak baca Quran. Kalau baca Quran sejuzuk sehari itu tak banyak sebenarnya. Tapi oleh kerana payah nak cari dia orang baca Quran sejuzuk sehari, berasa banyak. Berasa banyak lah. Maknanya sejuzuk sehari baca. Nah, sedangkan yang disuruh kita jangan melihat banyaknya amal, tapi melihat kepada itu adalah pemberian daripada Allah yang patut kita mensyukuri. Dan Allah Ta'ala lebih suka orang buat amal ibadat yang tak berapa banyak pun tak apa, tapi berterusan, dibandingkan dengan buat amal ibadat banyak-banyak tapi tak berterusan. Dia semangat-semangat awal-awal tu, lepas tu tak ada. Tak ada. Macam bulan Ramadan semangat orang main mana semangat habis. Lepas habis bulan Ramadan hilang semangat-semangat. Maka dikatakan bahawa seorang tadi menyerahkan amal bagi Allah. Dia hanya menyerahkan amal bagi Allah. Yang pertama, kena memperbanyakkan berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah Ta'ala. Kita tak boleh buat amal banyak-banyak kecuali minta pertolongan dengan Allah. Minta pertolongan dengan Allah. Maknanya kalau kita nak baca Quran banyak, berdoa biar Allah Ta'ala jadikan kita ini dapat menggunakan masa yang ada dengan baca Quran yang banyak-banyak. Yang kedua, kena ada niat. Mesti kena ada niat. Niat mesti ada. Bila kita nak buat apa-apa, kalau kita buat apa-apa dalam tangan niat tak jadi. Mesti kena ada niat. Niat kita apa? Nak jadi ahli Quran, nak jadi ahli tahajud, nak jadi ahli puasa, itu pandailah. Boleh pilih mana-mana ibadat. Dan yang ketiga kena ada himmah. Himmah ni semangat. Main lemah mangat, bangun lah. Kalau tu kan, kalau tidur lah. Tapi bila nak buat amal ibadat gitu, tengoklah kalau rasa rajin nak buka Quran, kalau rasa tak rajin buka Facebook. Dua tu je. Jadi nak beritahu. Jadi tak semangat. Tak boleh kena semangat. Tanamkan semangat. Semangat tadi boleh dicampur dengan azam. Maknanya berazam, sehingga datangkan semangat nak buat amal ibadat. Kemudian yang keempat, kena ada ijtihad, kena ada kesungguhan dalam melakukan amal tadi. Biar bersungguh. Jadi bersungguh tadi, kita buat amal tadi, insya-Allah mohon kepada Allah agar menjadi istiqamah. Kerana Nabi beritahu pada sahabat, ketika mana sahabat bertanya amalan yang dia boleh masuk syurga, Nabi kata kamu kena istiqamah, summastaqim, kemudian istiqamah dalam melakukan amal. Maka orang yang boleh istiqamah dalam melakukan amal, boleh menyebabkan dia ini masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Maka serahkan amal itu pada Allah. Kita tak mampu nak buat amal banyak, tetapi kita serah kepada Allah. Allah Ta'ala lah yang memperbanyakkan amal kita. Maknanya
bukan sekadar doa saja, berdoa dan bekerja, berusaha, dibanyakkan doa. Supaya Allah Ta'ala beri kemenangan kepadanya. Tengok Nabi dalam perang Badar. Nabi berdoa sampai tak tidur malam, berdoa bersungguh-sungguh. Akhirnya Allah Ta'ala beri kemenangan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahawa menyerahkan amal bagi Allah Ta'ala dan lawan azab. Apa makna azab? Azab ni maknanya menyakiti hati orang. Kalau kita bersedekah, kita buat nyakit hati dia. Kita pun beri ke dia, kita pun kata sebaik aku ada. Kalau aku tak tahu maknanya aku berdana lah kamu. Macam-macam lah kata dengan kata-kata yang buruk. Maka ini kata-kata yang buruk ini azab, ini menyakiti hati orang. Ini tidak boleh. Ingat kita jangan menyakiti hati orang. Umpama kita beri sedekah, umpama kita buat baik, kita ukit-ukitkan, itu tidak boleh. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan ungkit-ungkit. Bil manni maknanya ungkit-ungkit, wal adha menyakiti hati orang. Maka sebenarnya menyakiti hati orang itu tidak boleh. Kerana Nabi kata orang yang benar-benar Islam ini, yang beriman ini, selamat orang mukmin yang lain daripada lidahnya dan juga daripada perkataannya. Maka kita tak boleh menyakiti hati orang. Jadi kalau kita menyakiti hati orang, nanti menyebabkan amal kita tadi akan jadi rosak. Maka lawan azab tadi, lawan kepada azab menyakiti orang tadi, dipeliharakan akan amalnya dengan dijagakan amal. Kalaulah kita ini nak buat amal ibadat, maka jaga, jangan rosakkan amal. Dengan kita menyakiti, kita mengungkit, nak ungkit jangan ungkit. Maknanya ungkit ini menyebabkan amal kita terbatal. Sama ada ungkit dengan kebaikan kita buat. Kita ungkit tapi ungkit kebaikan kita buat. Kamu tahu tu, dengan sabit aku ajarmu lah kamu jadi pandai gini contohnya. Kalau tak ada aku jahillah kamu. Ini ungkit kebaikan dia buat. Ungkit kebaikan dia buat. Maka ungkit kebaikan buat ini membatalkan kebaikan yang telah dia buat. Jadi nanti sia-sia saja yang dia buat amal ibadat. Sedangkan dia buat amal itu sudah banyak bertahun-tahun dah. Mana ada makhluk memberi kesan Allah Ta'ala kata. Maknanya. Dan begitu juga ungkit kejahatan. Mula dulu yang buat kaku dulu. Ungkit kejahatan dia buat dulu. Maknanya biar maknanya kita simpan dalam hati sajalah. Orang buat itu maknanya kita tak perlulah ungkit-ungkitkan dia. Sebagai kita, sebagai manusia memang kadang-kadang ada juga kuasa hati dan sebagainya. Itu bukan malaikat, kan ada kuasa hati maknanya. Tapi jangan membalasnya. Jangan membalas kejahatan. Dulu ingat ada perempuan jahat kaku masa mu, sekarang ni dia ganggu pula. Masa mu menang tu niat menang rupanya. Ini contoh je. Contoh saja. Jangan tidak ada, kita tak boleh sama ada mengungkit kejahatan orang. Dan juga kita juga mengungkit kebaikan yang kita buat. Ini semua membatalkan amal. Dan juga tidak boleh buat perkara yang menyakiti hati orang lain. Sama ada dengan cara kita ini memasak muka contohnya, itu pun tidak boleh. Sehingga kan Nabi suruh kita ini tersenyum untuk dapat pahala sedekah. Supaya orang rasa suka dengan kita, senang dengan kita. Lalu dikatakan bahawa dipeliharakan akan amal dan lawan pada nadamah. Nadamah ni penyesalan. Penyesalan ni kita kata putus asa lah. Putus asa ini itu tetap nafsu, yang tetap diri dia. Maknanya lawan kepada putus asa kena tetap akan diri dia. Tetap diri dia dengan arti kata maknanya kena semangat. Tak boleh putus asa. Kena bangkit balik di atas kelemahan dia. Baik. Kita ini sebenarnya memang banyaklah dosa, kesalahan kita banyak di sisi Allah, banyak adab kita. Kita ini ada orang yang tinggal ibadat terus buat maksiat satu. Ada orang yang buat ibadat tapi ghaflah. Ghaflah ni lalai. Maknanya lalai ini sebab tu disebut wala takun minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai. Contohnya apa? Contohnya orang yang semayang lewat. Dia semayang tak sembahyang.
Bukan tidak sembahyang, tapi bila dia sembahyang dalam keadaan sembahyang lewat ini dikira dulu ghaflah dalam lain. Ghaflah ini maknanya dia lalai dengan arti kata dia boleh buat kebaikan, tetapi kebaikan yang dia buat itu tidak bersungguh-sungguh. Sebagai contoh, maka kita ini memang banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kelalaian pada Allah. Tapi walau bagaimanapun kita tidak boleh berputus asa. Hatta orang buat jahat macam mana pun tak boleh berputus asa, sebab Allah Ta'ala beri jalan Allah Ta'ala bagi jalan. Maknanya kalau kita ini lalai ke, terlemah ke, ada jalan kembali balik kepada Allah dengan jalan taubat. Hatta kalau kita rasa Allah, saya baru nak kembali pada Allah, umur saya ini maknanya sudah 60 contoh je. Maknanya dah pagi saya ni. Tak umurnya 60 ataupun 70, Allah masih muda-muda dahulu, banyaknya lalai, banyaknya tinggal sembahyang, banyaknya tinggal puasa. Jadi jangan kita rasa berpuasa sampai kita tak ada jalan pada Allah. Ada. Teruskan bersungguh-sungguh buat amal ibadat yang boleh qadakan setakat mana yang mampu kita qadakan, dan buat amal ibadat banyak-banyak. Jangan lagi buat maksiat dan habiskan masa yang ada dengan amal-amal yang soleh. Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa kita. Tapi kalau kita berpuasa, buat baik pun dah pandang orang aku kata maknanya lepas tu saya mati kayak gitu, azab lah kita masuk neraka, mana boleh gitu. Allah Ta'ala sekali-kali tidak mahu mengazabkan akan hamba-Nya. Tidak mahu mengazabkan akan hamba-Nya. Bahkan Allah Ta'ala memberi jalan supaya maknanya hamba itu berdoa kembali taubat kepada Allah, dan Allah Ta'ala membuka pintu syurga seluas-luasnya. Maknanya kepada siapa? Kepada orang yang nak kembali kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mahu kembali, kita buruk sangka kepada Allah, macam mana lah? Kita nak menghadap Allah. Maka jangan putus asa, jangan lemah, teruskan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan kita yang lalu kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nadamah, jangan rasa menyesal, jangan rasa menutup diri, jangan rasa tak ada harapan dan sebagainya. Jangan. Bahkan kalau orang itu kembali pun kita boleh mana beritahu tak apa, kembali balik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya banyak contoh yang disebut dalam hadis bunuh 100 orang pun masuk syurga. Tapi jangan salah faham. Maksudnya kena bunuh orang masuk syurga tidak. Tapi nak beritahu penerimaan taubat kepada Allah Taala itu amat besar. Allah Taala kasih seorang sahabat yang melakukan kesalahan, Nabi marah ke dia. Bila dia cerita kesalahan dia, Allah Ta'ala atau malaikat Muhammad, Allah Ta'ala terima taubat dia. Mana buruk jahat macam mana pun Allah Ta'ala terima. Jadi kita tidak boleh putus asa dan terus melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan orang yang lalai, yang buat maksiat dan kembali pada kita jangan buat kita buat takut ke dia. Mu ni masuk neraka lah. Cepat sangat kita hukum kan. Mana mu ni mesti masuk neraka lah gitu. Jangan kata itu kita siapa nak hukum. Kita tak tahu, kita sendiri pun tak tahu. Kita syurga ke kita neraka tak tahu. Maknanya belum tentu orang yang ahli ibadat itu masuk syurga, dan belum tentu orang yang ahli maksiat itu masuk neraka. Kerana apa? Kerana orang ahli maksiat boleh sekelip mata bertaubat. Orang yang ahli ibadat boleh sekelip mata orang Terengganu kata balik air. Tapi dia tak jauh pada Allah Ta'ala. Moga-moga kita semua ini termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala peliharakan akan amal. Dan lawan ujub ini, ujub dia merasa, ujubnya daripada perkataan ta'jub. Ta'jub ni maknanya rasa kagum atas diri dia. Rajin juga aku semayang. Maknanya dia mari rasa gitu. Itu bagian ibadat. Bagian ibadat. Kalau tak bagian ibadat, contohnya ni jangan marah. Dia tengok cermin, dia pun betul-betul sikit jibat dia pun kata comel je buat aku. So saya kata tak jangan marah, ni contoh je. Maknanya jadi nak beritahu bahawa ini ujub. Dia merasa dirinya hebat. Dirinya hebat maknanya. Maka benda ini, ujub ini berlaku dengan sebab kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada seseorang. Sama ada diberi itu dengan sebab ilmu,
Dengan sebab itu dia pun baca kita kita ni payah ni, aku boleh baca kok. Rasa ada ustaz lain Arab Melaka. Jadi itu ujub boleh merosakkan amal maknanya. Orang yang sembahyang begitu juga, dia sudah puasa sunat lama dah. Baru 2 bulan tapi rasa macam 2 tahun. Baru 2 bulan puasa Isnin Khamis, lalu dia kata Allah, maknanya rajin juga aku puasa sunat. Kalau agak orang lain payah. Setakat ni tak cukup seorang, dia orang macam aku. Dia tak cakap orang ramai, dia cakap dalam hati seorang je. Seorang saja. Ramai dah kawan-kawan yang ajak makan, dia tak tahu kita puasa apa. Maknanya, maka itu bagi ujub. Rupanya rosak juga amal tadi. Rosak tadi amal tadi. Maka jaga-jaga. Lawan pada ujub tadi menyebutkan minnah. Minnah ini menyebutkan mengingatkan. Sebut itu mana ingat. Mengingatkan minnah itulah pemberian Allah, kurniaan Allah. Allah Ta'ala memuliakan seseorang. Maknanya jadi kita tak ada daya upaya, kita hanya mohon kepada Allah. Ada orang boleh puasa, maknanya bertahun-tahun puasa. Puasa bertahun-tahun, puasa sama dia. Ada orang yang boleh baca Quran, maknanya satu hari sampai khatam, sekali dia khatam. Seminggu sekali khatam, maknanya Allah Ta'ala panjangkan masa. Jadi mudah dia. Kita baca juga, semuka ingat tu lah. Yang heran tu duduk depan komputer tak ngantuk, duduk depan TV tak ngantuk. Bila buka Quran saja, satu buka saja ngantuk. Bila baca 3 lah balik lagi. Tanya lagi. Makna dia. Jadi dalam keadaan macam itu, kita kena ingat minnah ni kurniaan Allah. Bukan masa bila kita dapat banyak ibadat, kita merasakan ini kurniaan Allah. Bukan sebab kita gagah buat amal ibadat, bukan sebab kita rajin, tapi sebab kurniaan Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka disuruh kita ini agar bersyukur kepada Allah, dan sebut banyak Alhamdulillah. Maknanya Allah Ta'ala pilih kita ni boleh baca Quran. Maknanya kita kena bersyukur kepada Allah dan melihat ini adalah pemberian daripada Allah Ta'ala, bukan daripada kita sendiri. Maknanya kalau kita rasa diri kita sendiri, kita gagah baca Quran banyak, kita gagah sembahyang banyak-banyak, mayang banyak-banyak, maka ini menyebabkan kosong amal. Sebenarnya kalau kita tengok, kita rasa kita sembahyang banyak tak banyak. Dalam keadaan kita hari ini, kalau kita pergi setengah-setengah tempat tu, Masya Allah. Kalau di daerah Yaman tu, daerah Tarim tu, bulan Ramadan orang sembahyang 100 rakaat biasa. Malam-malam apa pagi itu pun malu nak kampung maknanya. Sebab apa 100 tu tak boleh bangga, sebab orang lain 100 bangga. Kita 20 pun bulan Ramadan ni Sarawak tak tinggal sehari pun. Mana Sarawak tak tinggal sehari pun. Tak ada maknanya 20 rakaat tu penuh. Satu Ramadan sampai akhir Ramadan. Habis kan tak bangga. Maknanya padahal tak ada pun, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Kita kena ingat itu Allah Ta'ala beri kepada kita pilihan. Kita ibadat kita ni kadang-kadang mencari sesuatu, mencari Lailatul Qadar, maknanya mencari sesuatu, tidak melihat kepada pemberian Allah, kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan lawan kepada hasrah. Hasrah ini maknanya apa? Maknanya rugi. Itu rugi, maknanya lawan kepada kerugian. Habis masa begitu-gitu dengan menawan kebajikan, dengan melakukan kebaikan. Jadi kita ni banyak rugi. Yang pertama rugi dari segi masa. Masa kita banyak tunggu rugi. Maknanya rugi. Sebab apa? Sebab kita bertumpu yang selain daripada ibadat kepada Allah. Kalau selain daripada ibadat, kita bersungguh-sungguh. Yang beribadat tidak bersungguh-sungguh, maknanya maka rugi kita. Masa kita sudah rugi. Itu dari masa. Dari segi perkataan rugi juga. Mana kita duduk 3-4 jam bercakap, tak ada manfaat ke agama. Itu rugi sebenarnya. Banyak percakapan kita sebenarnya rugi. Ada kisah wanita yang solat dia tidak bercakap kecuali baca Quran saja. Maknanya bila orang tanya dia jawab dengan ayat Quran. Dia tanya jawab dengan ayat Quran. Jawab dengan Quran. Maknanya rupanya dia amal macam itu bertahun-tahun dah. Maknanya begitu. Kerana tidak mahu rugi dalam percakapan dia.
Sebab itu Nabi SAW bersabda, apa tak ingat lah. Nabi bersabda, mengatakan bahawa min husni islami mar'i tawquhu ma la ya'ni. Daripada keelokan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu adalah seseorang itu dapat meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Kita bagi yang duduk depan TV lah mana? Kalau duduk depan TV Al-Kuliah tu dia tahan lagi. Mana kalau duduk depan TV tu tanyalah ustaz dia tahan lagi. Kalau duduk depan TV tu apa ni Al-Halaqah ilmu tradisi ilmu dah apa. Maknanya itu boleh tahan lagi. Tapi rugi masa. Rugi masa dengan benda-benda yang melalaikan. Banyak masa yang kita boleh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka kerugian inilah lawan dia adalah dengan menawan kebajikan, yang melakukan kebaikan. Habiskan masa dengan kebaikan kepada Allah. Jadi nak buat itu, nak jadikan semua itu kebaikan, mesti kena banyak niat. Hatta makan pun niat untuk tubuh sehat, amal ibadat nak buat. Mana nak buat amal ibadat? Maka demikian tak? Bayangkanlah Imam Malik setiap kali dia pergi ke tandas, dia akan istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kerana rugi kot masa dia. Dia rasa pergi ke tandas tu rugi. Sepatutnya masanya pergi amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali maknanya menjaga masa begitunya, sehingga kan dikatakan bahawa dihabiskan masanya dengan ilmu, dihabiskan masanya dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah kita selama ni, sebenarnya kita ni memang banyak lalai, banyak rugi, banyak masa kita sia-sia gitu saja. Ada kita ni semakin hari semakin dekat dengan Allah. Semakin hari semakin dekat dengan Allah, dan masa ini dia tidak akan kembali. Sebab tu ulama kata masa ni ada 3 je. Masa kemarin, masa yang sekarang, masa esok je. Ada lagi dikecekkan lagi, masa ni ada 3 jam je. 1 jam yang lepas, 1 jam sekarang, 1 jam akan datang. Ada kata masa itu 1 minit tadi, 1 minit sekarang, 1 minit ke depan. Ada kata masa itu senafas saja. Nafas yang telah dihembus, nafas sekarang, nafas akan datang. Maknanya masa kita ni semakin singkat. Maknanya akhirnya tinggal beberapa minggu, tinggal beberapa bulan, berapa jam, berapa saat, lepas tu kembali kepada Allah. Dalam keadaan tidak ada amal, maka rugilah kita. Kalau orang bawa amal yang banyak, maka untunglah dia. Maka sebaik-baik orang ini, masanya panjang, umurnya panjang, tapi kebaikan banyak. Sebab itu Nabi suka orang-orang muda tapi berperangai umpama orang tua. Sebab kalau banding orang muda dengan orang tua, orang tua dia banyak pergi masjid, belajar agama dan sebagainya. Maka Nabi suka orang muda lagi tapi seperti orang tua. Dan Nabi tak suka orang tua macam orang muda. Mengerti lagi. Maknanya umur berapa 70 baru. Tapi memang mengerti lagi, memang betul lagi. Rugi masa kita. Sedangkan kita ni sebenarnya ada penghujung hidup kita ni. Jangan kata tak ada penghujung. Dan kita sudah banyak dah kita tinggal zaman bayi tinggal dah. Dah jadi bayi semua dah. Maknanya zaman anak-anak remaja, kanak-kanak tinggal dah. Zaman remaja tinggal dah. Zaman dewasa dia tinggal. Maknanya jadi dalam keadaan macam itu, kita bermakna semakin hari semakin dekat, dan semakin hari semakin kita ini perlu menambahkan amal ibadat kita kepada Allah. Maka dikatakan di sini, dan lawan dengan tahawun. Tahawun ni maknanya meremeh-remehkan, maknanya meredah-redahkan kebaikan dengan membesar-besarkan taufik. Taufik ni dengan arti kata pertolongan Allah. Kita ni kadang-kadang gitulah. Kalau sunat, kita kata sunat je. Sunat saja, dia kata tak apalah. Maka kita buat rendah-rendah. Kita kadang-kadang setengahnya sampai buat main-main kepada amal ibadat. Amal ibadat jangan dipermain-mainkan. Sebab tu kita ni kalau ada peluang ibadat, tu buat amal ibadat. Jangan tangguh-tangguh. Orang yang ada harta, jangan tangguh-tangguh pergi
Kerana Allah Ta'ala tidak memandang ibadat orang yang mampu pergi ke Mekah tapi tidak pergi ke Mekah. Lepas tu dia kata gitulah. Sampai masa kita kira tak sampai 10 lagi, macam-macam. Maknanya, takkan dia tidak berusaha untuk menunaikan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, amal ibadat jangan kita gentar-gentarkan walau amal ibadat itu sekecil-kecil. Nampak? Hanya buang duri di tengah jalan. Nampak kecil saja, tapi itu adalah boleh jadi amal yang besar. Walaupun dia buang duri di tengah jalan, tapi dia dapat menyelamatkan ramai orang. Maknanya, maka kita tidak boleh meremeh-remehkan akan amal ibadat kepada Allah. Maka gitu jugalah kalau kita nak belajar. Tak apalah, nanti ada masa tinggi belajar lah. Allah sibuklah kata pergi, itu tak apa. Tak apa, ada masa. Benda ini sangat penting, ibadat ini sangat penting. Sebenarnya kalau kita melihat dengan mata hati, ibadat ini kalau ditukar dengan harta benda, orang takut tukar. Maknanya dengan harta benda tidak mahu. Bahkan sahabat bila dia ni tertinggal saja ibadatnya kurang disebabkan lalai harta bendanya akan diimpak fisabilillah. Dia tidak mahu harta benda ni mengganggu dia. Maka dikatakan bahawa seseorang itu kena mengambil berat akan amal ibadat walau sekecil-kecilnya. Tapi kita tak bolehlah buat remeh-remeh saja. Dengar tu bisi-bisi gitu, biar mula. Maknanya lepas tu ada masa, bukan tak ada masa. Ada masa tapi macam-macam. Tadi lain kali boleh pergi tak apa. Sebab dia ni ada potongan harga ni, dia punya apa, dia panggil diskaun. Dia punya diskaun minggu ni, hari ni lah. Hari ni lah. Minggu depan boleh pergi pula. Jangan. Maknanya kadang-kadang kita ni tidak mengutamakan ibadat. Sampai terawih pun tinggal. Terawih pun tinggal. Yang awal-awal bulan Ramadan memang penuh, akhir-akhir tu kurang. Sebab apa kita potong di pasar? Potongan harga, potongan berapa batunan. Ini contohnya orang batunan yang marah. Jadi nak beritahu. Dan juga dikata tahawun. Dan lawan kepada khaufun mulamah, takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulamah ni takut celaan orang. Takut orang cela. Gitu juga amal ibadat. Kita kadang-kadang buat amal ibadat takut orang cela. Takut orang cela. Kan kalau kita pergi masjid, orang kata kita lepas apa? Biar orang ada lepas. Susah apa mana? Maknanya tunjuk baiklah, tak kira. Wala takhafu lawmata laim. Jadi khaufun mulamah ni maknanya kita takut orang cela kita. Kita takut orang kata-kata pada kita. Kan kita dah cerita kalau dulu ada kisah seperti siapa lah? Luqman Hakim dengan anak dia kan. Luqman Hakim anak dia kedai. Pergi jalan nak jual kat pasar. Orang tanya dia, kenapa kedai kata nak jual? Nak jual kedai dia naik lah. Naiklah kawan. Ayuh naik anak yang orang katakan anak dah kena jasa kan. Kenapa dia ayuh dah buat nyanyikan. Dia naik tu anak yang maknanya turun kawan tu anak dia naik tu. Dia rek pula. Orang pun kata bahasa anak tu ayuh rek ni. Dia kan je gagal. Maknanya turun balik dua-dua orang kata tak kena dia. Tak pun tak naik dua-dua. Naik dua-dua orang kata buat nyanyi ke binatang pula. Ada naik dua-dua nyanyi ke binatang turun pula. Akhir kali pikul pula. Dan gitulah manusia. Kita buat baik tak jadi. Tak kena. Kita buat mana-mana. Buat baik pun dah kena. Buat jahat lagi dah kena. Akhir kali asal kira lah. Dah buat baik saja. Orang kata pandai. Dah kata lah mananya. Maka jangan takut kepada kataan manusia. Kalau kita ikut kataan manusia memang tak kena. Ya kalau mana hakikat semua dah kena. Naik atas tu pun tak boleh, tu tak boleh. Maknanya orang kata tak kena. Akhir sekali ada apa? Jual ada benda ni, dan kata je tak kemana hakikat. Itu lah nak beritahu perangai manusia kita buat semua tak kena belaka.
Jadi harus ambil kiralah kata-kata manusia, kita ambil kira kata-kata Allah Ta'ala. Jangan takut celaan orang yang mencela. Jadi khauful mulamah ni maknanya seorang itu takut dicela oleh manusia yang lain kerana melakukan amal ibadat kepada Allah. Pakai saja, buat saja amal ibadat ni. Maknanya kalau bahasa yang tak pakai jibab, pakai jibab. Maknanya kira orang kata yang tak pakai jibab nak pakai budak. Pakai budak kira orang kata. Maknanya orang kata kayak gini kata, maknanya kalau nak pakai biar isi rumah ni pakai nak pakai, baik tak payah pakai orang kata. Takut dia orang kata, pakai kita nak pakai. Maknanya benda yang baik kita terus saja sebab yang menilai kita itu Allah. Maka khaufu mulamah ni takut kepada celaan orang mencela, lawan je kita tak takut kepada Allah. Ambil kira apa yang Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena faham, kalau kita nak cari redha manusia, maka manusia akan redha lah kita. Tapi lama-lama nanti Allah Ta'ala tak redha kita. Bukan lama-lama tengok redha manusia, Allah Ta'ala tak redha kita. Lama-lama kita cari redha manusia, manusia ni kalau kena juh memang baik. Kalau kena tu, adalah kadang-kadang dia panggil sedih sikit. Dah sedih sikit, dah wahid dulu. Dah wahid, biar kita buat baik banyak pun. Dah wahid dulu. Akhir kali kita cari redha manusia, lama-lama manusia tu dah wahid kat kita. Dah wahid kita. Tapi kalau kita cari redha Allah, Allah Ta'ala redha kita, manusia pula tak redha kita. Bila Allah Ta'ala kita cari redha Allah, manusia tidak redha, lama-lama manusia akan redha balik kita. Maka cari nak redha Allah, jangan takutlah celah orang mencela. Jadi kita nak pergi sembahyang jemaah ke, terus sembahyang jemaah. Kita nak pergi belajar ilmu pun, terus belajar ilmu. Maknanya kita nak ubah cara penampilan kita lebih menutup aurat, ikut mandang lagi baik. Maknanya kita ubah saja, asal kira apa orang nak kata. Kalau ikut orang kata, tak boleh buat kerja apa kita. Nak belajar pun tak boleh, sembahyang pun tak boleh, habis tak boleh. Maka dikatakan bahawa takut kepada Allah dengan arti kata mengikut akan kehendak Allah Ta'ala, dan takutlah kepada Allah dengan mengambil kira apa yang mengambil kira daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya nifaq itu menggugurkan amal. Nifaq, yakni berpura-pura tadi dengan ibadat yang tidak ikhlas tadi, boleh menyebabkan amalnya terbatal, digugurkan amal. Ada mengatakan bahawa digugurkan amal itu dan digugurkan pahala. Ada yang mengatakan bahawa digugurkan pahala dan digugurkan gandaan pahala. Maka kita telah bahas dahulu mengenai nifaq, yakni orang yang buat kerja ini adalah kerana makhluk, bukan kerana Allah. Jadi setengah pendapat kata kalau orang itu baca Quran sebagai contoh, dia pun baca Quran. Bila dia baca Quran, memang semata-mata kerana Allah, tak ada orang, tak ada niat kerana orang, tak ada fikir orang mari nak dengar dia, tak ada apa-apa. Memang dia baca betul-betul kerana Allah. Tengok-tengok baca tu tiba-tiba orang datang. Bila orang datang, tak macam mana tahu, mari nak dengar sendiri, jadi terlagu-lagu. Yang pelik masa orang tak datang tak lagu-lagu. Maknanya saya nak khabar lagi, dia terlagu-lagu. Maknanya bersungguh-sungguh pula. Maka ketika itu datang dalam hatinya bahawa orang dapat tahu yang dia ni pandai Quran, dia ni rajin baca Quran, maka kata ulama ketika itu batal. Yang sebelum pada ini tidak batal. Ini pendapat yang diguna. Pendapat yang satu lagi, bila dia baca Quran, tiba-tiba datang riak, maka yang awal-awal dia baca yang ikhlas pun terbatas semuanya sekali. Itu pendapat yang kedua. Biasa kita pakai pendapat yang pertama, yang mengatakan bahawa batal amal ketika mana datangnya perkara yang merosakkan amal, seperti riak dan umpamanya. Maka gugurlah amal. Dan riak tadi buat amal ibadat mewajibkan ditolakkan akan amal. Kalau dia awal-awal buat memang kerana makhluk, maka amal ibadat terbatas semuanya. Maknanya dia mari fikir, lama ni orang kata kat aku, dia kata orang pandang hina, nanti aku akan belajar ilmu bersungguh-sungguh, nanti balik tengoklah orang tengok aku ni macam apa. Maknanya baru orang tahu kata. Jadi balik nanti maknanya orang akan pandang aku mulia nanti, biar dia rasa dia pun pergi belajar sungguh-sungguh. Maka awal-awal niat dia memang kerana makhluk, itu terbatal amal.
Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Bidayah. Sesiapa yang belajar ilmu supaya orang lain memandang wajahnya, memandang kepada wajahnya ataupun memandang kepada kedudukannya, maka amalnya terbatas semua sekali. Saja-saja belajar. Walaupun naik kapal terbang di luar negara, walaupun duduk dekat syekh-syekh besar, mana ulama-ulama, lalulah niatnya begitu, maka bila dia balik saja sama ada dia dapat ataupun dia tak dapat. Maksudnya dia dapat nama ataupun dia tak dapat nama, amal ibadahnya tetap terbatas. Kerana niat saja. Tak senang maknanya. Sebab tu kita buat amal ibadat kerana Allah Ta'ala tak kira orang. Asal kira orang. Kalau nak kira orang ni memang tak habisan kita. Bahkan boleh merosakkan amal. Maka orang yang dikatakan riak tadi, dia buat awal-awal amal ibadat tu memang dia untuk makhluk. Bukan kerana Allah Ta'ala. Bahkan dia mari semangat. Semangat apa? Semangat mencapai cita-cita dia tadi untuk makhluk. Sama ada nak suruh makhluk puji dia, ataupun untuk dia dapat sanjungan kepada makhluk dan sebagainya. Maka semua amal ibadat itu tertolak. Maknanya. Maka jaga-jaga. Kita ni dalam buat amal ini, tiba kita kosongkan dengan makhluk. Tak ada benda tu makhluk. Maknanya kita nak harap dia puji kita. Lidah tu boleh puji, lidah tu juga boleh keji. Maknanya kita rasa harap kepada makhluk, harap makhluk rugi kita. Tapi kalau kita mengharapkan Allah, Allah Ta'ala akan memberi kebaikan kepada kita. Dan orang yang buat amal ibadat riak nanti, dia buat memang bukan kerana Allah semata-mata kerana makhluk. Nanti bila dibangkitkan amal, dia tak ada amal sebenarnya. Dan yang dia puasa, dia zakat, dia keluar zakat, dia puasa, dia menunaikan haji, dia sembahyang, tak ada pahala. Nanti bila tidak ada pahala, dia akan tanya pada Allah. Dia tanya, kenapa ni, mana pahala saya? Mana amal ibadat saya yang saya dulu duduk atas muka dunia tu, saya itu berpuasa. Bukan puasa wajib, puasa sunat pula. Maknanya saya baca Quran, saya ibadah, maknanya saya buat amal ibadat banyak. Tapi mana pahala saya? Allah Ta'ala kata, kalau mu nak pahala, boleh. Mu kena minta dengan orang yang kamu buat ibadat kerananya. Maknanya, kalau kamu buat amal ibadat kerana siapa? Kerana tok tua, maka minta dengan tok tua. Minta kerana tok tua tadi. Masa baru kahwin kan semangat tak sembahyang. Maknanya, tok tua kata inilah menantu aku. Maknanya, jaga. Maka akan bertakbir lillah dan dengan lidah dalam hati lil mentua. Maka Allah Ta'ala kata minta amal ibadat dengan orang yang kamu ibadat dengannya. Maka dia tak ada. Bagaimana adakah orang tak akan beri amal ibadat sedangkan dia tak tahu pun kedudukan di sisi Allah? Sekali-kali tidak. Maka rugilah orang yang buat amal ibadat bukan kerana Allah. Ulang balik hadis dulu yang 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang mana? Macam mana? Orang yang berjihad fisabilillah, dia kata kau beri aku keberanian, kegagahan. Dengan keberanian dan kegagahan itu aku telah berjihad fisabilillah. Tengok darah tubuh ni, dia kata. Tengok darah ni kerana macam-macam kerana muat. Allah Ta'ala katakan zabta, kamu dusta. Kamu buat supaya orang kata kamu berani. Supaya kamu dapat pangkat, supaya kamu dapat nama, supaya kamu dapat jasa-jasa kamu dikenal. Maka semuanya kamu sudah dapat. Nama sudah dapat, jasa dikenal sudah dapat, bonus pun sudah dapat. Maka kamu buat ini bukan kerana aku, kata Allah, maka kerana makhluk. Allah Ta'ala suruh malaikat masukkan dia dalam neraka. Bangkit golongan yang kedua, Al-Fadil. Al-Fadil maknanya al-ulama. Bangkit yang kedua itu golongan mana? Golongan ulama. Maka Allah Ta'ala beri. Betul tak masa atas ke dunia aku bagi ilmu macam ni. Maka Allah Ta'ala cerita nikmat-nikmat dia. Aku bagi kamu ilmu ni. Oh, tafsir boleh? Boleh. Tasawuf boleh. Fiqh boleh. Maknanya tauhid boleh. Boleh hurai. Baca kitab boleh belaka. Kita agak boleh, kita jari lama pun boleh. Maknanya minta mata. Ejaan dia semua boleh belaka. Baik. Sekarang ini Allah Ta'ala ceritakan nikmat-nikmat, dia mengaku di atas nikmat. Dia benar, ya Allah, dulu masa datang ke dunia memberi syukur nikmat aku. Bagi syukur nikmat. Dan buat kenapa dengan nikmat tu? Allah, kita tu mengajar siang malam. Maknanya yang lagi malam-malam lagi ada. Siap makan diri tu. Kata Allah Ta'ala, bukan nawum. Kan
dusta kamu. Kamu buat itu bukan kerana Allah, tapi kamu nak buat kerana sesuatu, kerana nama, kerana harta benda, kerana pangkat, kerana masyhur dan sebagainya, dan kamu telah dapat apa yang kamu nak dahulu. Maka Allah Taala arwah malaikat heret dia masuk dalam neraka. Wa iyyazu billahi min zalik. Masuk golongan yang ketiga pula, bangkit golongan yang ketiga adalah golongan yang diberi harta. Maka Allah Taala tanya, dulu kamu dapat projek dulu. Maknanya, ingat dapat projek. Maknanya, masa tu, oh saya dapat projek sini-sini, harta saya banyak. Okey, mu guna apa harta tadi? Guna apa harta tadi? Saya guna begini, saya impak sini, saya tolong orang susah lagi gini. Allah Taala kata dusta kamu. Kamu buat kerana Allah, kamu buat supaya orang kata kamu dermawan, sebab kamu ni macam ni, dan kamu telah dapat atas muka dunia tadi. Ini nak beritahu kau buat baik. Ini hak biasa buat baik. Bukan kata harta tu maknanya saya tadi seorang dia tu habis dunia tu pusing Ustaz. Maknanya apa? Jadi sempit dunia ni. Maknanya jadi nak beritahu bahawa hak buat baik. Hak buat baik untuk selamat. Dia katakan ini sudah yang menyampaikan ilmu, sudah menyampaikan ilmu. Allah Ta'ala katakan serta kamu dusta. Sebab apa dusta? Sebab di dalam hatinya bukan kerana Allah. Bukan senang nak buat amal ibadat kerana Allah. Lepas tu kita ni cepat ada satu penyakit perasan. Perasan tak? Kita ada penyakit perasan. Penyakit perasan. Penyakit perasan ni ada penyakit yang perasa kita ni sudah bagus kita. Bila bagus bila? Tak ada bagus-bagus pun. Maknanya kita rasa bagusnya aku. Banyak kitab kat khatam. Maknanya bagi yang belajar banyak baca Quran, banyak. Jangan yang berasa banyak, jangan yang berasa bagus. Penyakit ini yang boleh merosakkan amal. Mari kita tengok kerana apa kita buat amal tadi. Kalau bukan kerana Allah, walaupun nampak zahirnya baik, orang yang ada harta infak, orang yang ada ilmu menyampaikan ilmu, orang yang kagak berjihad, Allah Ta'ala arwah malaikat campakkan di dalam neraka. Ini hak buat baik. Kalau tak buat baik lagi, Allah Ta'ala. Maknanya kalau harta itu digunakan buat berjudi, maknanya ilmu diselewengkan hukum sebagai contoh, maknanya ini lagi lah. Apa tak lagi orang yang baik. Maknanya bukan senang kita. Sebab itu perjalanan ibadat seseorang itu mesti ada jalan penyucian hati. Kalau kita tak sampai kepada penyucian hati, maka macam mana amal ibadat kita nak diterima oleh Allah? Nak suci hati kita kena tengok diri kita, jangan tengok orang. Tengok orang tak suci pas sudah kita. Maknanya tak suci kalau kita tengok orang ni Maryam tak betul lagi, orang ni tak bagus lagi, orang ni tak bagus lagi. Bilanya kita, maka kita kena tengok pada diri kita dan kita teruskan amal ibadat, jaga hati kita agar amal ibadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahui nifak itu menggugurkan amal dan riya mewajibkan ditolakkan amal, dan minnah pemberian dan azab itu menggugurkan keduanya. Kalau minnah di sini ungkit-ungkit. Memandang kurniaan, melihat diri, memandang kurniaan, dan azab menyakiti, menggugurkan keduanya pahala sedekah. Kalau begitu minnah itu bukan tu. Kena baca manna, iaitu ungkit-ungkit. Ungkit-ungkit dan azab menyakiti, menggugurkan akan keduanya itu dengan manna tadi, dan azab itu adalah pahala sedekah. Yang Allah Ta'ala sebut, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan juga menyakiti. Menyakiti hati. Jangan kita menyakiti hati. Maknanya, kadang begitulah. Kita ni akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan harta, adakah kita infak. Yang sudah infak, adakah kita ikhlas. Diuji pula begitu. Maka demikianlah kita bagi, kita infak, kita tolong, kita sedekah, maka kita jangan lagi ungkit-ungkit. Sebenarnya kita tak perlu ungkit sebab bukan harta kita pun, cuma harta orang. Yang ada tangan kita tu untuk orang sebenarnya. Untuk kita pahala saja.
Harta yang kita makan pun harta kita beri orang. Kita beli nasi. Duit tu boleh orang juga. Semuanya harta milik orang berlaku. Yang kita dapat adalah amal tadi pahala yang kita bagi kepada orang menyebabkan kita dapat pahala. Moga-moga muslimat yang infak ini Allah Ta'ala ini menjaga pahalanya dan menjaga hatinya supaya menjadi ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa kalau tidak dia akan gugur pahala tadi. Gugur pahala tadi. Jadi kita kalau bagi ni seolah-olah kita tak bagilah, orang tahu gitu saja. Apabila sikit banyak dan sebagainya. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak melihat sangat sikit banyak. Dia pahala ini yang mengikut keadaan hati kita. Sebab tu seafdal-afdal kita infak ketika mana rasa sayang. Semakin tinggi sayang, makin tu kita infak. Allah, masa tu tinggi. Dia tak kira banyak sebenarnya. Okey, contohnya kalau orang tu ada harta seberapa juta, 1,000 banyak bagi situ. Tak banyak, 1 juta. 1 juta Malaysia bukan rupiah. Maknanya 1 juta Malaysia. Infak 1,000 banyak tak? Masa tak banyak. Hilang piti plus tu. Hilang situ. Tak betul. Tapi bagi orang yang susah maknanya 1,000 tu masih banyak. Maknanya ada orang maknanya 10 ringgit pun banyak. Maknanya dengan keadaan kedudukan dia, maka pahala dia besar. Kita sendirilah tinggi 10 ringgit tak kira. Kita tengok keadaan dia. Sewaktu mana dia sayang, mana dia sayang tu. Kalau orang itu dalam keadaan dia susah, dia boleh infak, itu baik. Seafdal-afdal orang infak dalam keadaan ketika mana dia sayang. Maksud sayang dia infak. Lepas tu disebut, bila kita infak yang paling afdal, bila kita infak benda yang paling kita sayang. Kenapa yang sayang? Kereta infak dia. Ni contoh je. Rumah infak rumah. Macam gambaran. Kali kita ni tak mampu lah dengan iman kita, dengan hati kita ni tak mampu. Kalau kita buat macam tu, akhir kali tak takut jadi tak ikhlas kita. Jadi tak payahlah. Tak payahlah infak yang besar-besar yang kita tak mampu lagi nak jaga hati kita. Jadi infak sekadar mana yang kita mampu. Tapi dengan syarat jangan sampai ungkit-ungkit dan juga menyakiti hati. Maka menggugurkan keduanya pahala sedekah daripada asalnya pada asal dia buat amal ibadat tadi. Okey. Ketika pada asal dia bagi infak dapat pahala. Masa dia infak tu dapat pahala. Kita pun bagi dia pun dapat pahala. Alhamdulillah. Maknanya esok orang tu mari pula dia ungkit lagi. Ungkit tu kata-kata, maka pahala yang asal dulu tak dapat. Membatalkan pahala yang asal bila dia ungkit, dia menyakiti. Dan kata setengah masyayikh, setengah daripada syekh-syekh digugurkan akan keduanya. Gugur pahala baik. Ada setengah kata macam saya beritahu, masa ketika buat amal-amal pahala dapat. Dia tu yang masa ketika dia ungkit tu dapat dosa. Tapi setengah pendapat itu kedua-dua, masa asal dengan yang mula-mula masa dia ungkit semua habis pahala kosong. Tidak ada langsung pahala yang dia buat baik dengan infak tadi. Lepas pada itu dia ungkit-ungkit, dia kata-kata, dia bangkit-bangkit, maka semuanya amal pahalanya terbatal. Tak kira itu bagi sedekah, bagi amal pun begitu juga. Mu tu pandang ngaji sampai aku ajak ikut mu lah tu. Dia ungkit-ungkit kalau aku tak ajak, anda mengaji. Itu bagi ngaji. Maknanya. Maka dia ungkit-ungkit kebaikan. Maka ungkit kebaikan itu habis kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi jaga kita selama ni duk sibuk ke yang zuhir. Ada sembahyang tak cukup rakaat, kita gaduh sekali. Maknanya kunut tak pasti pun dengung kita banyak. Allah lupa kunut. Esok ingat lagi. Mayang subuh esok kan tak boleh, jangan lupa kunut dia buat makan tinggal. Bersungguhnya kita maknanya perkara itu, tapi tidak sedar bahawa ada di sana perkara yang membatalkan amal, yang boleh menyebabkan bahawa amal ibadat itu jadi terbatal. Ada pun yang kunut itu kita tinggal, dia kurangkan pahala. Kalau kita baca ada pahala, tak ada baca tak ada pahala. Kurang pahala, tapi pahala tetap ada. Tapi di sana ada satu penyakit yang pahala terbatal habis. Macam kayu api dibakar oleh api.
Lama-lama kayu api itu jadi beri ditiup oleh angin. Jadi abu ditiup oleh angin, tak ada kosong. Jadi apa? Kosong, tak ada apa-apa. Allah Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banana anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad